Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita melaksanakan fardu Jumaat, insya-Allah mari sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu supaya ilmu ini dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita terus istiqamah dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keridaan-Nya insya-Allah. Baik, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ila al-akhir ayat, iaitu ayat surah Al-Baqarah ayat 267. Saya ulang lagi sekali, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum ila al-akhir ayat. Maknanya ringkas, wahai orang-orang beriman, hendaklah yang sedekahlah, ya, anfiqu, sedekahlah yang sebaik-baik dari hasil usaha kamu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersedekah, menyuruh kita infakkan harta kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana bila kita infak harta kita ini akan dapat banyak faedahnya. Faedahnya sama ada faedah di dunia dan juga faedah di akhirat. Abu Lais Al-Samarqandi berkata, Muhammad bin Al-Fadil berkata, sanad daripada seorang penduduk Kufah, dia kata ada seorang badui, ya, seorang badui ni kerjanya iaitu menternak kambing, ya, dia menternak kambing. Dan dia ni jarang-jarang bersedekah. Tiba-tiba pada satu hari timbul dalam hatinya, terpanggil dia untuk supaya dia bersedekah dengan seekor kambing yang kurus, kecil. Kambing dia yang kurus, yang kecil saja, ya. Dia bersedekahlah. Kemudian pada malamnya, malam hari, pada malamnya dia tidur. Kemudian dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seolah, ya, seolah-olah semua kambing-kambing yang peliharaannya itu menyerang dia dan menanduk-nanduknya. Tetapi yang kecil kurus tu, yang kecil yang kurus yang dia sedekahkan itu menjaga dan membelanya, jaga dia dan membelanya daripada serangan kambing-kambing yang lain, dan menghalangnya dari kambing-kambing yang lain itu menyerang dia. Dan setelah itu dia terjaga, ya. Bila dia terjaga, ketika dia sedar daripada tidurnya, dia berkata, ya, demi Allah, sedapat mungkin, dia kata, ya, sedapat mungkin saya akan menjadikan kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Dia kata kepada siapa? Kepada kambing kecil yang disedekahkan tadi itu, dia kata. Dia kata demi Allah, dia kata, ya, saya akan menjadikan kawan-kawanmu sebanyak-banyaknya. Dia akan bersedekah lagi lah, maksudnya. Daripada peristiwa itu, kesedaran timbul kepadanya bahawa bila dia bersedekah ini, ada fadilat sedekah itu menghalang dia daripada keburukan dia, mengelakkan dia daripada menerima bala. Contohnya dalam mimpinya itu, kambing-kambing yang banyak itu nak menyerang dia, tetapi hak yang kecil, yang kurus itu bela dia, selamatkan dia. Jadi dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kata, saya akan menjadikan kawan-kawanmu, ya, sebanyak-banyaknya. Dia akan sedekah lagi lah.
lalu dia selalu bersedekah dengan kambing-kambingnya itu. Jadi abrar ataupun ibrar ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada cerita ini, iaitu sedekah dapat mengelakkan daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian daripadanya. Dan kalau kita tengok faedah ataupun fadilat sedekah ni sangat banyaklah, sama ada untuk dunia dan akhirat. Ini sebagai contoh, ya, dalam cerita ini nak mengambil pengajaran kepada kita, ya, bahawa bersedekah itu merupakan satu bahagian daripada fadilat-fadilat yang kita dapat, iaitu dapat mengelakkan diri kita daripada bala Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita susah payah dalam kehidupan kita dan sebagainya, maka bersedekah juga sebahagian daripada untuk mengobati, ya, kesusahan yang kita hadapi. Itu tanda kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah suruh bersedekah, dan bila Allah kita bersedekah, maka Allah akan melaksanakan hak-hak yang ada kepada kita, iaitu susah kita itu maka dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu antara pengajaran ibrat daripada cerita yang disebutkan tadi, yang berkaitan dengan ayat Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran memerintah kita supaya kita bersedekah, ya. Jadi sedekah ni banyaklah. Di mana-mana tempat kita boleh sedekah. Di masjid kita boleh sedekah, di mana tempat kita boleh bersedekah dengan harta kita. Tetapi tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan jemaah sekalian, ingat, bersedekah itu bukan dengan duit saja. Bahkan sedekah itu boleh dengan berbagai-bagai segala nikmat yang kita ada kepada kita, kita boleh gunakan dia untuk bersedekah. Ya, mungkin mulut kita juga Allah bagi nikmat pada kita untuk kita bersedekah dengan tasbih, dengan alhamdulillah dan sebagainya. Itu juga sebagai sedekah. Tangan kita, kodrat kita yang kita boleh bantu dan sebagainya, itu juga sebagai sedekah. Kaki kita yang kita boleh tolong orang, bantu orang dan sebagainya, dengan cara juga kita boleh bersedekah, kan. Okey, jadi marilah sama-sama kita melaksanakan ibadat ataupun dikatakan tak rugi. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah, tak rugi bila kita ni bersedekah, tak rugi. Tetapi yang rugi besar ataupun yang akan jadi binasa kepada kita bila kita beri rasuah. Beri sedekah tak apa, kan, sikit pun alhamdulillah. Tapi kalau kita beri rasuah, maksudnya binasa kita, bala yang akan menghadapi kita dunia dan juga akhirat, ya. Walaupun sedikit rasuah itu, ya, maka dia merupakan satu ancaman bagi diri kita untuk mengelakkan kesusahan, kebinasaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat khususnya. Maka marilah sama-sama kita perbanyakkan sedekah, perbanyakkan sedekah. Kerana kalau kita sedekah, ya, dibandingkan sedekah dengan rasuah, satu benda yang bertentangan, ya. Sedekah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beri rasuah ini dilarang. Sebab apa? Sebab beri rasuah ni laknat oleh Allah. Allah laknat orang yang beri rasuah. Jadi marilah kita banyakkan bersedekah, ya, elakkan daripada kita bagi rasuah, ya. Jangan beri rasuah ataupun terima rasuah. Beri rasuah, terima rasuah, atau jadi orang tengah dalam mengerjakan perbuatan rasuah pun dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat kita pesankan dalam majlis ini bagi diri saya dan juga tuan-tuan, untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita mengelakkan diri kita daripada dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi anjuran bersedekah ini bukan hanya pada masa-masa yang tertentu, ya, dianya berlaku setiap masa, setiap detik kita boleh bersedekah, ya. Apatah lagi kalau di masa-masa yang baik, di bulan-bulan yang baik,
ya, macam bulan Syaban ni bulan yang baik, bulan Rejab bulan yang baik, ya. Dan juga bulan Ramadan yang akan datang nanti, ya, juga bulan baik, ya. Kenapa? Ada hadis mengatakan afdhalus sadaqah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah itu pada bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita akan sampai bulan Ramadan nanti, perbanyakkanlah, ya, amalan sedekah kita, bukan hanya setakat bulan Rejab, bulan Syaban ini saja, bahkan berterusan kepada sampai bulan Ramadan. Macam kita doa lah, Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Syaban ini dipanjangkan sampailah kepada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah sama-sama kita bersedia untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, iaitu persediaannya dengan amalan-amalan yang baik yang mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana amalan yang baik ini kalau berterusan sampai pada bulan Ramadan, kita akan dapat ganjaran yang sangat hebat yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lipat ganda bulan Ramadan ini akan menjamin keselamatan kita, keseronokan hidup kita di dunia dan juga kehidupan kita di hari akhirat. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, maha terdapat kelemahan daripada diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.